Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ustazah dan juga rakan-rakan. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai kes penceraian melalui hakam iaitu di bawah subjek PPG 2932 Undang-Undang Keluarga Islam Semester 2 pada sesi 2020 dan 2021. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya iaitu yang pertama, Nur Khairunisa binti Kamaluddin A1734484. Saya sendiri, Fatimah Az-Zahra binti Osman A1755538 dan juga rakan saya Nur Emilia Shazlin binti Zula Amin A1756626. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memulakan perbincangan ini dengan pengertian pernikahan ataupun perkahwinan. Pernikahan merupakan suatu perkara yang luhur dan suci. Pernikahan ini seperti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan mengikuti sunnah Rasulullah. Pernikahan juga haruslah dilakukan dengan dasar keikhlasan, bertanggungjawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Perkahwinan menurut istilah fiqh digunakan perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sering kali mendengar ada yang membezakan pernikahan dan juga perkahwinan. Akan tetapi prinsipnya pernikahan dan perkahwinan dan pernikahan hanya berbeza dalam menarik akar katanya sahaja. Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas hukum-hukum dan syarat-syarat. Perkahwinan juga merupakan ikatan zahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagaimana pasangan suami isteri mestilah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan mematuhi perintah Maha Esa. Baiklah, seterusnya pada pendapat para ulama fiqh mengikut mazhab yang empat iaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan juga Hanbali. Pada umumnya, mereka mendefinisikan perkahwinan pada akad yang membawa kepada kebolehan bagi seseorang lelaki untuk berhubungan badan dengan seseorang perempuan dengan diawali dalam akad, lafaz nikah ataupun kahwin atau makna yang serupa dengan kedua-dua tersebut. Baiklah, tujuan pernikahan seperti mana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya dan jadikannya dia di antara kamu rasa kasih sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Selain itu, terdapat pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah membiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada penyelesaian masalah melalui hakam. Hakam adalah satu kaedah yang berlandaskan hukum syarak yang diberi kuasa dalam memutuskan sama ada pertikaian tersebut akan diselesaikan dengan cara perdamaian ataupun penceraian. Selain itu, hakam dijelaskan dalam arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 2006 termasuk pelantikan dan tanggungjawab hakam serta sabitan syikak terhadap pasangan suami isteri yang terlibat. Baiklah, seterusnya, Seksyen 48 ini memperuntukkan timbang-tara hakam bagi menyelesaikan pihak yang bertikai sekiranya wujud sabitan syikak ataupun berkelahi yang berlaku secara berterusan. Baiklah, dalam hubungan suami isteri semestinya mempunyai pelbagai masalah, rintangan, halangan dan juga cabaran. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah berserah kepada Allah, berdoa kepadanya, memohon pertolongan agar segala masalah rumah tangga itu dapat diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika seseorang itu masih berpegang teguh dengan kata-kata Allah. Sebagaimana firman Allah, maka sesungguhnya bersama kesusahan itu adalah kesenangannya. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Khairunisa binti Kamaluddin bernombor matriks A1734484 akan menyambung pembentangan video ini dengan membincangkan tentang proses pelaksanaan hakam. Mari kita mulakan.
Proses pelaksanaan hakam. Hakam atau timbang tara menurut Seksyen 48 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, Mahkamah akan melantik penimbang tara atau hakam sekiranya berlaku syikak antara pihak suami dan isteri. Perkataan syikak ini berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud permusuhan dan perselisihan. Dari segi istilahnya, ia bermaksud perselisihan yang berterusan antara suami dan isteri yang perlu diselesaikan melalui pelantikan hakam. Tata cara majlis tahkim. Tahkim ini pula bermaksud melantik seseorang menjadi hakim untuk mengadili sesuatu perkara. Umumnya, tahkim ini apabila dua pihak berbalah atau salah faham, kedua-duanya bersetuju untuk melantik wakil masing-masing berbincang dan mereka akan setuju dengan keputusan mereka. Prosiding majlis tahkim hendaklah bermula selepas pelantikan hakam dibuat. Okey, proses-proses pelaksanaan hakam menurut Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 1990, proses pelaksanaan hakam bermula apabila contohnya seorang suami telah melakukan sebarang penganiayaan ke atas isteri atau melakukan sebarang mudarat kepada tubuh atau kehormatan atau harta benda isteri sama ada dengan perkataan atau perbuatan, dan isteri tidak sanggup untuk hidup bersama, barulah isteri dibolehkan untuk menuntut cerai kepada mahkamah. Manakala sabit aduannya, jika mahkamah gagal mendamaikan antara kedua-duanya, mahkamah boleh menjatuhkan hukum cerai dengan talak satu bain. Selain itu, jika didapati bahawa aduan isteri itu tidak disabit dan ditolak oleh mahkamah dengan sebab ia tidak dapat membuktikan kebenarannya dan isteri berulang-ulang membuat aduan yang sama, mahkamah mendapati pertikaian sentiasa berlaku di antara suami isteri, mahkamah boleh melantik dua orang hakam yang layak dan berkebolehan dalam perkara timbang tara seseorang bagi suami, seorang bagi isteri mengikut hukum syarak. Pada melantik hakam di bawah subsection 2, mahkamah hendaklah jika boleh memberikan keutamaan kepada saudara mara terdekat, pihak-pihak yang berkenaan yang tahu akan keadaan kes itu. Pendamai tersebut dilantik juga di kalangan orang yang dipersetujui oleh pihak suami dan isteri. Jika mereka tidak setuju dengan pelantikan tersebut, keputusan yang dibuat akan menjadi batal. Seterusnya, hakam itu hendaklah menyempurnakan perintah mengikut hukum syarak, menjalankan penyiasatan untuk mengetahui sebab-sebab syikak atau punca pertikaian antara suami isteri dan hendaklah bersungguh-sungguh mendamaikan kedua-duanya sehingga berjaya. Selanjutnya, jika didapati bahawa hakam-hakam itu tidak semuafakat dan berlaku pertentangan pendapat di antara satu dan sama lain, mahkamah hendaklah memerintahkan supaya kedua-dua mengulangi usaha yang sama, dan jika mereka kemudiannya didapati pertentangan di antara mereka masih berlaku, mahkamah hendaklah memecat kedua-duanya dan melantik hakam-hakam yang lain. Di samping itu, jika didapati bahawa syikak atau pertikaian di antara suami isteri tidak dapat didamaikan dan hakam-hakam mengetahui bahawa syikak atau pertikaian itu berpunca daripada suami atau daripada kedua-duanya atau tidak diketahui dari mana pihak-pihak hakam-hakam berpendapat sukar mencapai perdamaian, hendaklah hakam-hakam itu membuat keputusan cerai dengan satu talak, bain tanpa iwadah dan dirujukkan kepada mahkamah, dan mahkamah hendaklah menjatuhkan hukuman mengikut keputusan hakam-hakam tersebut. Akhir sekali, jika didapati bahawa perkara syikak atau pertikaian itu berpunca dari pihak isteri dan tiada harapan untuk didamaikan melainkan dengan cerai dan tiada halangan daripada suami, hakam tersebut hendaklah membuat keputusan cerai talak satu bain dengan hulu. Keputusan juga perlu dirujukkan ke pengetahuan mahkamah dan mahkamah hendaklah menjatuhkan hukum menurut keputusan hakam-hakam. Hakim menerima apa sahaja persepakatan para pendamai dan akan menjadikannya sebagai keputusan mahkamah. B. Hakam hendaklah menyediakan laporan dengan menggunakan borang 8 jadual pertama di akhir setiap majlis hakim, dan laporan itu hendaklah dibentangkan di hadapan mahkamah. Namun dikiranya sekiranya pihak suami gagal menghadirkan diri dan tidak melantik sebarang hakam, maka prosedur ini tidak boleh diteruskan. Ketika itulah pilihan atau taliat hayat yang boleh diteruskan bagi isteri untuk membubarkan perkahwinan ialah melalui kaedah pembubaran perkahwinan yang lain seperti yang diperuntukkan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, sama ada melalui fasah ataupun taklik. Penentuan jenis-jenis penceraian oleh hakam. Jika dua-dua hakam berpuas hati bahawa pendamaian gagal dicapai oleh kedua-dua pihak, mereka hendaklah menentukan pihak yang menjadi punca berlakunya syikak itu. Jika syikak itu A. didapati berpunca daripada suami atau kedua-dua suami dan isteri, kedua-dua hakam hendaklah mencadangkan penceraian secara talak. Yang kedua ialah didapati berpunca daripada isteri, kedua-dua hakam hendaklah mencadangkan penceraian secara hulu dan kadar iwadah hendaklah diputuskan oleh hakam. Yang ketiga, tidak dapat ditentukan puncanya dan tuntutan penceraian dibuat oleh suami, maka dua-dua hakam hendaklah mencadangkan penceraian secara talak. Atau dan terakhir, tidak dapat ditentukan puncanya dan tuntutan penceraian dibuat oleh isteri, maka kedua-dua hakam hendaklah mencadangkan penceraian secara hulu dan kadar iwadah hendaklah diputuskan oleh hakim. Seterusnya ialah pemberhentian prosiding majlis tahkim. Mana-mana prosiding majlis tahkim hendaklah terhenti jika yang pertama, suami atau isteri itu mati, dan yang kedua ialah suami atau isteri itu tidak sempurna akal, dan yang ketiga ialah hakam menarik diri sebagai hakam dengan menggunakan borang 9 jadual pertama, dan yang terakhir ialah wujud sebab lain yang diiktiraf oleh hukum syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Emilia Shazlin binti Zul Amin, nombor metrik A175626 akan meneruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Hakam
Menurut Kamus Dewan, hakam bermaksud pendamai ataupun orang tengah. Ia merupakan satu kaedah yang berlandaskan hukum syarak yang diberi kuasa untuk memutuskan sama ada pertikaian yang berlaku akan diselesaikan dengan cara berdamai atau perceraian. Hakam merupakan seorang penimbang tara yang diberi kuasa oleh pihak atau mahkamah untuk menyelesaikan perkelahian antara suami dan isteri. Dalam surah An-Nisa ayat 35, jika kamu khawatir akan terjadi perbalahan antara kedua suami isteri, maka lantiklah seorang hakam daripada keluarga suami dan seorang hakam daripada keluarga isteri. Sekiranya kedua-dua ingin berbaik-baik, nescaya Allah menyatukan fikiran mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui dan Maha mengerti. Siapa dan ciri hakam? Mengikut Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, apabila salah seorang daripada suami atau isteri telah membuat permohonan perceraian di mahkamah dan melalui beberapa proses namun tiada kata sepakat, mahkamah akan melantik jawatan kuasa pendamai iaitu terdiri daripada wakil keluarga suami dan isteri. Apabila jawatan kuasa pendamai yang telah dilantik ini tidak mempunyai kata sepakat terhadap pendamaian kes tersebut, mahkamah akan melantik hakam yang pertama. Jika hakam pertama juga tidak mempunyai kata sepakat, mahkamah akan melantik hakam kedua iaitu orang terdiri daripada pejabat agama yang dilantik oleh hakim. Pada melantik hakam di bawah subseksyen kurungan 2, mahkamah hendaklah jika boleh memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak yang berkenaan itu yang tahu akan hal keadaan kes. Perkara melantik hakam bagi kedua belah pihak ini dilakukan adalah untuk membantu kedua pasangan suami dan isteri. Antara ciri-ciri yang perlu ada pada hakam ialah mesti beragama Islam, lelaki, berakal dan balik, seorang yang adil dan amanah serta mempunyai pengetahuan asas dalam hal kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, sebelum melantik hakam, mahkamah hendaklah memutuskan bahawa syikak telah berlaku antara suami dan isteri setelah mahkamah menjalankan siasatan. Syikak bermaksud pertelingkahan yang tidak dapat diselesaikan lagi antara suami dan isteri yang menyebabkan keduanya tidak mampu hidup bersama. Seterusnya ialah contoh situasi tertentu kaedah hakam dapat dilaksanakan. Antaranya ialah seperti apabila suami tidak mahu menceraikan isterinya, mahkamah akan melantik satu jawatan kuasa pendamai. Contoh seterusnya seperti disebabkan oleh perbalahan yang berlaku antara suami isteri yang timbul daripada nusyuz isteri atau disebabkan kezaliman suami. Selain itu, pelaksanaan hakam digunakan apabila kes suami isteri berlakunya syikak iaitu pertelingkahan yang tak dapat diselesaikan seperti kes suami selalu bergaduh, mengugut isteri, suami tidak adil dalam berpoligami dan tidak memberikan nafkah kepada isteri. Selain itu, penglibatan hakam atas perintah oleh mahkamah. Tidak semua kes membabitkan kesalahan daripada suami sahaja. Namun, terdapat juga kesalahan yang timbul daripada isteri. Menurut Undang-Undang Keluarga Islam, hakam jika diberi kuasa oleh mahkamah, beliau boleh memutuskan hukuman berasaskan keterangan dan bukti-bukti yang ada. Seterusnya, kita beralih pada contoh kes perceraian melalui hakam. Bagi kes pertama, iaitu Azizah binti Awang Putih lawan Zuhan bin Jaafar. Dalam kes ini, isteri telah menyatakan sebab-sebab permohonan dibuat iaitu suaminya tidak adil dalam berpoligami dan tidak memberi nafkah kepada isteri secara teratur. Pada 8 Ogos tahun 2000, mahkamah telah memerintahkan kepada pasangan suami isteri tersebut mencalonkan 2 orang jawatan kuasa pendamai yang terdiri daripada seorang imam mukim dan seorang lagi penghulu mukim. Pada 21 Disember, mahkamah meminta Zuhan bin Jaafar untuk membawa wakil hakam daripada pihak mahkamah sendiri memandangkan perjalanan kes ini terlalu lama. Oleh sebab kes ini, kajian mendapati bahawa pihak mahkamah boleh menanti hakam daripada wakil mahkamah sendiri sekiranya pihak-pihak gagal untuk membawa wakil daripada kalangan ahli keluarga mereka. Bagi kes kedua pula iaitu Cik Pa bin Keling lawan Rahmah binti Mahmud. Hakim telah memerintahkan suami isteri supaya melantik hakam bagi mewakili diri masing-masing.
Dalam kes ini, pihak menuntut iaitu suami telah menuntut supaya pihak kena tuntut balik dan tinggal bersama-samanya sebagai suami isteri. Namun, pihak kena tuntut iaitu isteri enggan berbuat demikian kerana mendakwa suaminya kaki judi, pemabuk dan tidak sembahyang. Pihak menuntut sanggup menceraikan isterinya jika membayar balik duit belanja, kahwin ataupun tebus talak. Perbicaraan awal mahkamah telah memerintahkan isteri supaya taat dan memerintahkan suami membayar nafkah sebanyak RM115.50 kepada isterinya, serta suami perlu menyediakan rumah berasingan untuk isterinya. Namun, pihak kena tuntut masih lagi juga enggan kembali kepada suaminya dan suami perlu tetap tidak memberikan nafkah kepada isterinya seperti yang diperintahkan. Akhirnya, atas keengganan isteri dan perselisihan atas keputusan mahkamah, Kodi memerintahkan supaya melantik hakam. Pada 6 Februari 1975, mahkamah mengesahkan pelantikan wakil masing-masing dan mahkamah memberi penerangan dan tugas-tugas wakil untuk mendamaikan supaya memperoleh kebajikan. Pada 9 Julai 1975, kedua-dua hakam itu menyerahkan balik kes itu kepada mahkamah kerana tidak dapat menyelesaikannya. Mahkamah berpendapat kes itu tidak ada kebajikan lagi melainkan bercerai dengan tebus talak sebanyak RM100. Pada 11 Januari 1976, dua orang hakam dilantik sekali lagi mengikut Seksyen 90A-2 selepas dilantik oleh mahkamah kerana memberi penerangan berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab hakam dan kuasa-kuasa mereka mengikut Seksyen 90A-1. Dan mahkamah juga memberitahu kedua-dua pihak suami dan isteri berkenaan dengan pelantikan hakam itu. Dan pada 27 Mac, kedua-dua hakam telah hadir di hadapan kadi membincangkan kes itu dan mereka tidak dapat memutuskan keputusan untuk menyelesaikan dan akhirnya mereka menyerahkan semula kepada mahkamah. Kes ini berakhir secara persetujuan tebus talak dengan isteri membayar RM100 dan suami menggugurkan talak ke atas isterinya. Seterusnya ialah kes yang terakhir, iaitu Hamimah binti Zakaria lawan Nasir bin Ahmad. Kes ini telah didaftarkan pada 16 Mac 1999. Pada 22 Jun 1998, isteri telah meninggalkan suami dan 4 orang anak tanpa sebarang kabar berita selama 6 bulan. Pada 17 Oktober 2004, mahkamah mengarahkan Hassan bin Muhammad Nur dan Abdul Ghani bin Muhammad dilantik menjadi hakam bagi pihak-pihak. Penghakiman yang dibuat oleh hakim mengendalikan kes telah mengesahkan cerai dengan talak satu beserta tebus talak sebanyak RM1,500. Keputusan tersebut telah dibuat hasil daripada pelantikan dan maklumat yang diperolehi daripada hakam. Sekian, terima kasih. Jelaslah bahawa proses hakam ini kerap kali digunakan di mahkamah syariah dalam menyelesaikan permohonan cerai yang dimohon oleh pihak-pihak berkenaan. Hakam diperuntukkan dengan jelas sebagai seorang yang dilantik untuk menjadi hakam bagi menyelesaikan pertikaian yang timbul di antara pasangan berlandaskan hukum syarak. Sungguh pun begitu, pelaksanaan hakim ini perlu dijelaskan secara lebih meluas dan berusaha mencadangkannya agar pelaksanaannya ini menjadi teratur dalam mana-mana perbicaraan kes di mahkamah syariah di Malaysia.